Assalamualaikum dan selamat sejahtera para pelajar yang dikasihi sekalian. Bersama saya Cikgu Azhar bin Mahari daripada Pusat Pendidikan Ilham Bintang. Pada hari ini, Cikgu akan membincangkan pelajaran sejarah tingkatan 4 yang bertajuk Warisan Negara Bangsa. Dalam topik ini ada 4 subtopik. Yang pertama iaitu negara bangsa sebelum kedatangan Barat, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka, keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang, dan akhir sekali ialah peranan pemerintah dan rakyat. Pada sesi kali ini, cikgu akan membicarakan 2 topik, iaitu ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu dan juga ciri-ciri kerajaan negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Kita mulakan dengan ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu. Terdapat 4 ciri. Ya, para pelajar dikasihkan ada 4 ciri Kerajaan Alam Melayu dilihat daripada ciri-ciri negara bangsa. Satu ialah raja, kedua ialah undang-undang, ketiga ialah wilayah pengaruh, dan akhir sekali ialah rakyat. Jadi formulanya ialah RUWR. Raja, undang-undang, wilayah pengaruh, dan rakyat. Kita bicarakan daripada segi raja. Raja ialah merupakan tonggak utama kerajaan. Dan kedudukan raja ini diperkukuhkan dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran. Dan biasanya raja ini dianggap suci oleh rakyat. Sebagai contohnya kalau kita lihat Raja Champa, ya, dikaitkan dengan Dewa Siva. Jadi kedudukan raja diperkukuhkan dengan anggapan bahawa raja mempunyai hubungan dengan dewa. Yang kedua ialah undang-undang. Apakah tujuan undang-undang? Digubal bagi sesebuah negara. Tujuan undang-undang adalah untuk memastikan kesejahteraan sebuah kerajaan, terutama di semua wilayah pengaruh. Sebagai contohnya kita lihat Kerajaan Majapahit. Ya, Kerajaan Majapahit menggunakan Utara Warana, iaitu merupakan satu undang-undang. Ya, Utara Wanara, satu undang-undang yang digunakan untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan juga negara tersebut. Dan yang ketiga ialah wilayah pengaruh. Apakah yang dimaksudkan dengan wilayah pengaruh? Wilayah pengaruh ialah rakyat menerima dan memperaktif pemerintahan seseorang raja. Contohnya, Kerajaan Funan mempunyai wilayah pengaruh yang sangat luas, iaitu merangkumi Sungai Mekong, Teluk Cambran, Selatan, dan juga Segeting Kerak. Rakyat pula merupakan penduduk sesuatu wilayah yang setia kepada raja. Dalam hal ini, soalan boleh keluar dalam 2 bentuk. Sama ada dalam bentuk soalan tutur ataupun soalan esei. Bagi soalan tutur misalnya, huraikan ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu. 8 markah. Jadi para pelajar, untuk menjawab soalan ini, kamu haruslah mengulang balik soalan. Ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu, campurkan dengan jawapan-jawapan tadi, iaitu raja, huraikan mengapa raja dianggap penting, bagaimana kedudukan raja, dan juga contoh yang sesuai. Kali ini kita akan bincangkan pula pada bahagian kedua, iaitu ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Melayu Melaka. Jika tadi Kerajaan Alam Melayu ada 4 ciri, bagi Kerajaan Melayu Melaka ada 6 ciri, iaitu kerajaan, rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang, dan lambang kebesaran. Raja ialah merupakan pemerintah tertinggi. Kalau kita lihat, di bawah raja di Melaka terdapat sistem pembesar 4 lipatan. Sistem pembesar 4 lipatan ini membantu raja untuk menguruskan dan juga mentadbir kerajaan. Apakah yang dimaksudkan dengan rakyat? Rakyat ialah penduduk yang setia, yang terdiri daripada orang Melayu dan orang laut. Dalam konteks rakyat ini ada rakyat yang merdeka dan juga ada rakyat yang tergolong sebagai hamba. Yang ketiga ialah kedaulatan. Kedaulatan merupakan satu lambang kekuasaan tertinggi yang merupakan hak milik sultan.
Sebagai contoh ni, kalau kita lihat kedaulatan kerajaan Melayu Melaka diiktiraf oleh kerajaan dinasti Ming dengan menghantar Laksmana Chengho sebagai utusan datang ke Melaka. Yang keempat ialah wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh ialah kawasan pemerintahan raja. Wilayah pengaruh Melaka misalnya merangkumi seluruh tanah Melayu dan pantai timur Sumatera. Bagaimana Melaka memperoleh wilayah pengaruh? Ada 3 syarat. Pertama, melalui penaklukan, kedua melalui perkahwinan, dan yang ketiga ialah melalui naungan. Yang kelima ialah undang-undang. Di Melaka terdapat 2 jenis undang-undang, iaitu pertama kita panggil Hukum Kanun Melaka, dan yang kedua ialah Undang-Undang Laut Melaka. Dan akhir sekali, ciri bagi kerajaan Melayu Melaka ialah lambang kebesaran. Apakah itu lambang kebesaran? Lambang kebesaran ialah identiti sesebuah kerajaan dan juga merupakan simbol kedaulatan raja. Apa contoh-contohnya? Seperti adat istiadat, warna, nobat dan juga cap mohor. Jadi para pelajar, setakat ini kita telah membincangkan 2 topik utama dalam bab 1 ini, iaitu berkaitan dengan latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat dan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Cikgu berharap penerangan ini dapat memberi penjelasan kepada pelajar-pelajar tentang apa yang dikatakan ciri-ciri negara bangsa bagi kerajaan alam Melayu dan juga kerajaan Melayu Melaka. Sekian, terima kasih.